Saya agak lupa Pak, tapi 3 kelas, yang satu kelas rata-rata 60, 120, 60, 50-50-an sama 25 Pak. Ya mungkin 120-an ya. Ramai. Iya, 3 kelas. Betul, sama saya. Macam sebagai contoh pada semester ini, semester genap ini saya mengendalikan kursus kajian sumber alam dalam sekitar, Natural Resources and the Environment. Ada 3 kumpulan juga, ada 180 orang pelajar mahasiswa. Dan saya seorang saya mengendalikan 3 kumpulan berkenaan, jadi agak letih juga sebab ialah amanah yang telah diberikan dengan tugasan pelajar, ya, tugasan individunya, tugasan kumpulannya, final assessmentnya. Itulah tapi harapnya sama-samalah kita, Ibu Ayu, terus berbakti pada mahasiswa. Harus semangat, Pak. Okey, betul. Okey, berkaitan dengan pencemaran dan kualiti air tanah ini. Okey, sebagai pengenalannya, bila kita merujuk pada pencemaran, bila menyebut tentang pencemaran terkait dengan isu pencemaran alam sekitar. Dan bagaimana kalau kita lihat pencemaran ini merupakan satu bentuk gangguan ataupun kerosakan terhadap kebersihan alam sekitar akibat dari penimbunan bahan pencemar, akibat daripada banyaknya bahan pencemar. Dan akhirnya dikatakan bagaimana bahan pencemaran ini akan memudaratkan organisma. Sebab kita tahu memang kehidupan kita ni memang kita adalah sebahagian daripada organisma. Manusia itu sebahagian daripada organisma juga yang kita katakan akan memberi kesan kepada kehidupan manusia. Dalam pada masa yang sama, kita lihat bagaimana bahan pencemar ini boleh dibahagikan kepada 2. Itu bahan pencemar yang biasanya adalah bahan organik yang diurai oleh mikroorganisma kepada bentuk yang kurang berbahaya. Bahan pencemar yang tidak boleh diurai pula merujuk kepada bahan-bahan buangan yang tidak organik seperti logam. Khususnya kita selalu dikaitkan dengan logam-logam berat. Tak kira lah kalau bahan pencemar itu sebagai contoh pencemaran air. Terdapatnya logam-logam berat dalam pencemaran air. Orang kata pun kuprum, nitrat, itu merupakan logam-logam berat. Dalam pencemaran udara juga terdapatnya logam-logam berat yang berbahaya kepada kehidupan. Okey. Bila menyebut tentang pencemaran, kalau kita lihat salah satu bentuk pencemaran alam sekitar yang utama adalah masalah pencemaran air. Kan? Jadi kalau kita lihat masalah pencemaran air ini bukan berlaku di satu-satu tempat. Memang akan berlaku, tidak perlu pergi mungkin jauh daripada tempat tinggal kita. Mungkin di hadapan rumah kita, di belakang rumah kita adanya masalah pencemaran air, khususnya masalah pencemaran air sungai. Justru itu dikatakan pencemaran air merupakan penambahan bahan yang tidak diingini ke dalam air, menyebabkan kualiti air itu tidak sesuai untuk kehidupan akuatik, merujuk pada tumbuhan dan haiwan yang ada dalam akuatik berkenaan, dalam air berkenaan, dan juga tidak sesuai lagi untuk kegunaan manusia. Dan akhirnya pencemaran air ini menyebabkan berlakunya perubahan fizik ataupun kimia air yang akhirnya boleh menimbulkan kesan buruk terhadap organisma. Sebab itu dikatakan bagaimana skop pencemaran air ini bersifat global, berlaku di mana-mana di negara di dunia ini, tetapi bergantung kepada keadaan sebuah negara berkenaan dan kemajuan sesebuah negara berkenaan. Okey, sebagai contoh dikatakan kalau macam di negara-negara dunia ketiga ataupun negara miskin ataupun negara-negara membangun, macam kita, negara Indonesia merupakan negara-negara membangun. Kalau kita lihat punca berlakunya masalah pencemaran air ini dikatakan banyak disebabkan, faktornya adalah daripada buangan manusia, sisa buangan manusia ataupun haiwan, organisma patogen daripada buangan, di samping juga sedimen. Sedimen ini datang daripada mana? Akibat daripada aktiviti perubahan guna tanah, land use changes. Jadi kita banyak teroka kawasan hutan, kita banyak musnahkan kawasan hutan untuk dijadikan kawasan pertanian
Jadi cara tak langsung bila kawasan itu terdedah, akhirnya apabila hujan turun sedimen, tanah-tanah di permukaan ini bawa ke dalam sungai dan akhirnya memberi kesan pada kualitas air sungai berkenaan. Okey, sementara itu dikatakan pula bagi negara maju dan kaya sumber pencemaran air mungkin berbeza. Adalah disebabkan oleh banyaknya aktiviti perindustrian lah, khususnya di samping aktiviti perindustrian tadi bukan saja memberi kesan pada pelepasan pencemaran air sungai, tapi juga kesan pada masalah pencemaran udara. Okey. Bila dikaitkan juga dengan masalah pencemaran air, saya belum lagi masuk kepada air tanah, mana kita fokus secara surface dulu. Kita lihat untuk nak menentukan masalah pencemaran air ni, kita tidak boleh kata sungai itu telah tercemar. Sungai itu tidak sesuai lagi. Sungai itu berbau busuk, sungai itu berwarna keruh. Tak boleh kan? Jadi apa buktinya? Jadi dalam nak menentukan sesuatu sumber air itu mengalami pencemaran, kita perlu menilainya dengan menggunakan satu standard. Jadi dalam hal ini kualiti air telah digunakan untuk nak menentukan status kualiti air itu sama ada tercemar ataupun tidak. Okay, justru itu bagaimana kualiti air ini merujuk kepada kehadiran benda asing dalam air dan kesannya ke atas manusia dan sekitaran akuatik. Air yang baik kualitinya dikatakan sesuai untuk pelbagai kegunaan, namun kualiti air itu bergantung kepada tujuan penggunaannya. Maksudnya macam ini. Kalau kita lihat sungai itu, air sungai itu sangat bersih, sangat jernih dan kita rasa tak tercemar. Mungkin sesuai untuk aktiviti riadah, untuk mandi-manda, berenang. Tetapi adakah air yang kita katakan sesuai untuk kita mandi-manda, berenang dan sebagainya itu sesuai untuk tujuan bekalan air minuman? Tidak semestinya. Jadi maknanya air yang bersih, yang jernih tadi kita katakan memang boleh untuk tujuan mandi-manda, tetapi tidak sesuai untuk dijadikan bekalan air minuman. Jadi air berkenaan mungkin terpaksa dirawat terlebih dahulu sebelum digunakan. Okey. Jadi dalam hal ini dikatakan bagaimana dalam nak menyatakan kualiti air tidak cukup jelas untuk nak menyatakan dia sebagai baik ataupun tidak baik saja. Perlu ada pengukuran secara kuantitatif. Maknanya dalam hal ini orang kata pun sampel air, kualiti air itu perlu dibawa ke dalam makmal, perlu dianalisis di dalam makmal untuk dibuktikan sama ada tercemar ataupun tidak. Jadi dalam hal ini perlu dikatakan paling penting adalah nak menentukan apakah bahan yang terdapat dalam air tersebut dan aras kepekatannya. Aras kepekatan ini merujuk kepada tercemar ataupun tidak, tinggi tidak tahap pencemarannya. Itu maksudnya aras kepekatan. Kedua, untuk nak mengetahui kesan buruk bahan ini terhadap kesihatan awam dan kesihatan persekitaran. Kesihatan awam ni sebenarnya nak merujuk pada kesihatan manusia. Kesihatan persekitaran ni nak merujuk pada alam sekitar sekeliling kita ini, lingkungan kita ini. Dan yang ketiga, perlu mempunyai satu standard dengannya hasil analisis yang dapat dibandingkan untuk nak menyatakan kesesuaian air bagi kegunaan tersebut. Maksud di sini adalah berkaitan dengan standard yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Sebab pihak pemerintah ni mungkin ada agensi ataupun departmen-departmen tertentu yang menguruskan sumber air ini. Kalau di Malaysia, untuk nak memantau daripada segi kualiti air, badan air, contohnya sebagai sungai, departmen yang terlibat adalah Department of Environment, Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Okay, kalau itu dia terletak di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Tetapi kalau daripada segi bekalan kualiti untuk tujuan bekalan air minuman, dia terletak di bawah Kementerian Kesihatan, Ministry of Health, Kementerian Kesihatan. Jadi kat situ ada beberapa agensi kerajaan, badan-badan pemerintah ini yang menguruskan sumber air ini. Jadi maknanya sudah semestinya ada satu standard ataupun secara mudahnya dalam hal ini adalah berkaitan dengan Water Quality Index. Dalam nak menentukan kualiti air, sesuatu kualiti air. Okey.
Mungkin agak panjang slide ini juga. Saya cuba ringkaskan juga nanti. Okey, secara umumnya ada 5 faktor yang dikatakan akan mempengaruhi kualiti air. Yang pertama kita lihat faktor iklim. Bila menyebut tentang faktor iklim, nak merujuk kepada banyak tak jumlah air yang kita peroleh daripada atmosfera kita. Maknanya kita tahu sumber air kita, sama ada sumber air permukaan ataupun sumber air bawah tanah, datangnya daripada sumber air hujan. Jadi cara tak langsung dengan banyaknya air hujan ini yang dapat masuk ke menjadi surface water ataupun ground water, jadi cara tak langsung turut mempengaruhi kualiti air. Jadi umumnya lebih banyak air, mana kualiti air itu akan menjadi lebih baiklah secara umumnya. Tapi kalau pencemaran itu lebih banyak, jadi cara tak langsung sebenarnya jumlah air yang banyak tadi pun tak semestinya akan menjadi air yang berkualiti, sebab bahan pencemar itu lebih banyak kan. Okey, yang kedua dikaitkan dengan geologi ataupun batuan, sebab kita tahu faktor geologi sangat mempengaruhi kualiti air. Sebagai contoh, kadang-kala ada geologi tertentu ini akan mempengaruhi daripada segi tahap pH sesuatu sumber air berkenaan. Itu yang dikatakan kualiti air bawah tanah kita sangat dipengaruhi oleh jenis batuan lah. Batuan geologi ni pula bukan setakat daripada segi kita nak tengok daripada segi kualiti air juga, tapi daripada segi geologi ni daripada segi kemampuan dia untuk nak menampung air, menakung air. Terutamanya kalau dalam aquifer kan, istilah yang mungkin dah dengar berkaitan dengan aquifer, bagaimana air yang boleh tersimpan dalam aquifer itu dan membentuk sama ada confine aquifer ataupun confine aquifer. Jadi cara tak langsung faktor batuan ini ataupun geologi ini juga penting. Yang ketiga daripada segi vegetasi lah. Vegetasi ini merujuk pada litupan tumbuh-tumbuhan. Bagaimana kita tahu sumber hutan yang banyak, hutan semula jadi, khususnya hutan semula jadi mampu untuk nak menyimpan sumber air bawah tanah itu dengan lebih banyak lah, sebab peranan daripada akar-akar tumbuhan itu. Jadi cara tak langsung kalau litupan tumbuh-tumbuhan kurang, land cover, istilah mungkin yang ada pernah dengar berkaitan dengan land cover. Land cover yang merujuk kepada sumber hutan asal, sumber hutan asli yang banyak mampu untuk menyimpan sumber air bawah tanah. Yang keempat, faktor manusia. Umumnya faktor manusia ini akan lebih mempengaruhi kesan yang negatif terhadap kualiti air lah, sebab kita banyak kaitkannya dengan kepelbagaian aktiviti manusia, khususnya aktiviti ekonomi. Pertaniannya, aktiviti perindustriannya akhirnya akan memberi kesan kepada kualiti air, dan juga bagaimana faktor masa. Faktor masa juga dilihat sebagai satu faktor yang akan mempengaruhi kualiti air untuk jangka masa yang panjang. Sebab kalau kita tak uruskan dengan baik, secara tak langsung kualiti air itu kalau dah tercemar, kita biarkan saja, dia akan terus tercemar. Jadi dalam hal ini peranan bukan setakat peranan oleh pihak pemerintah, tapi bagaimana juga peranan masyarakat dalam nak memberi suatu kualiti air bagi suatu sumber air itu berada dalam keadaan yang baik. Okey. Kenapa saya ada satu slide ni, iaitu Hari Air Sedunia. Yang ini saya nak kaitkan bagaimana kita akan menyambut pada 22 Mac tempoh hari. Memang kita ada Hari Air Sedunia, Water Day, yang disambut pada 22 Mac setiap tahun untuk nak menghargai sumber air, di samping nak meningkatkan kesedaran tentang krisis air antarabangsa selaras dengan matlamat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melalui SDG. Saya rasakan anda maklum tentang SDG itu, Sustainable Development Goals, yang berkaitan dengan air dan sanitasi, iaitu water and sanitation, menjelang tahun 2030. Okey. Kenapa Hari Air Sedunia ini tahun ini unik?
Sebab tema Hari Air Sedunia pada tahun ini adalah merujuk pada groundwater, air bawah tanah. Sebelum ini banyak memberi fokus kepada tentang sumber air permukaan, pelihara sumber air tawar dan sebagainya, sumber air sungai, hentikan pencemaran air. Tapi bagi tahun 2022 ini dia memberi fokus pada air bawah tanah, air tanah sebenarnya. Apa tema dia tu? Groundwater making the invisible visible. Maksudnya apa? Air bawah tanah jadikan dia tidak terlihat dan boleh dilihat. Kita tahu air bawah tanah ni kalau secara mata kasar ni kita tidak nampak badan dia bawah tanah. Tapi bagaimana dia kata air bawah tanah ni yang tidak terlihat dan perlu dilihat, merujuk kepada bagaimana sumber air bawah tanah ini perlu dilihat dengan mata hati juga maksudnya. Maksudnya perlu mengambil penting, mana sesuatu perkara yang sangat penting dalam pemeliharaan sumber air bawah tanah ini. Sebab kita tahu bagaimana sumber air bawah tanah ini adalah air sebagai sumber kehidupan yang merangkumi isi rumah, untuk tujuan makanan, budaya, kesihatan, pendidikan dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung pengabaian kita terhadap salah satu daripada nilai-nilai ini akan meningkatkan risiko dalam salah urus sumber air, khususnya air tanah. Okey. Sebelum saya menjelaskan tentang kualitas air tanah, kita lihat sedikit berkaitan dengan punca-punca berlakunya pencemaran air tanah. Umumnya kalau kita lihat ada beberapa faktor yang saya rasa yang sangat dominan dalam mempengaruhi pencemaran air bawah tanah ini. Yang pertama akibat daripada pembuangan sisa. Pembuangan sisa ni khususnya daripada sisa kumbahan khususnya dalam bentuk cecair ataupun pepejal. Sebagai contoh, kalau saya katakan daripada sisa cecair itu datangnya daripada tangki septik. Tangki septik ini merujuk pada tangki buangan najis. Maknanya menyebabkan pencemaran terus yang masuk ke dalam tanah telah menyebabkan peningkatan parameter BOD. BOD itu apa? Biochemical Oxygen Demand. COD, Chemical Oxygen Demand. Nitrat, kimia organik, dan dikatakan kemungkinan virus dan bakteria juga dalam air tanah. Okay, selain daripada itu juga akibat daripada aktiviti pengklorinan ataupun penggunaan bahan kimia untuk pembersihan sistem tangki yang boleh menjadi juga dikatakan menjadi pencemar tambahan. Okay, selain daripada itu juga dikatakan sisa cecair ini, pembuangan sisa cair boleh mencemarkan air tanah melalui larian air, runoff, runoff yang akan meresap masuk ke dalam tanah dan akhirnya mencemarkan air tanah khususnya di unconfined aquifer. Maknanya unconfined aquifer ini adalah aquifer di bahagian atas. Biasanya kalau kita lihat, kita gali dia sendiri, kita gali untuk jadikan, kalau di sini dipanggil perigi. Englishnya well, ataupun di sana mungkin panggil waduk mungkin. Jadi maknanya telaga. Itu adalah umumnya adalah unconfined aquifer. Okey, sementara itu kalau punca pencemaran sisa akibat bersisa pepejal datangnya daripada aktiviti perbandaran, urbanization. Dan juga daripada aktiviti industri di mana sisa dikatakan ditanam di kawasan tapak pelepasan sampah, sampah-sampah daripada sisa pepejal perbandaran dibawa ke tapak pelepasan sampah, khususnya kawasan tapak pelepasan sampah secara terbuka, open dumping. Jadi cara tidak langsung dikatakan bagaimana air hujan yang bercampur dengan sisa pepejal akan menghasilkan leachate. Di Malaysia ini dipanggil sebagai air kurasan. Air kurasan tapi Englishnya leachate, dan akhirnya kita tahu leachate ini akan menyebabkan parameter BOD, COD, klorida bertindak balas kimia air dengan sisa pepejal itu tadi, sampah khususnya, secara tak langsung telah menurunkan tahap kualiti air tanah. Okey, ini lebih kepada pencemaran udara sebenarnya. Okey, tak apa, saya tak highlightkan di situ.
Okey, yang kedua akibat daripada aktiviti perlombongan. Mungkin istilah yang anda biasa gunakan adalah daripada aktiviti pertambangan. Di mana dikatakan aktiviti perlombongan ini adalah buangan daripada aktiviti perlombongan sama ada di permukaan ataupun bawah tanah yang aktif yang telah menyumbang kepada masalah pencemaran air tanah. Di mana dikatakan serapan air melalui perlombongan bawah tanah telah menghakis logam toksik dari mineral dan bahan mentah yang terdedah dan terhasilnya proses pengoksidaan. Jadi secara tak langsung dikatakan sebagai contoh di sini akibat daripada aktiviti perlombongan arang batu telah menghasilkan sebahatian tinggi terhadap ferrum dan sulfur serta pH yang rendah dalam air tanah. Sebab tu kebanyakan kawasan aktiviti perlombongan sumber air bawah tanahnya memang berada dalam kualiti yang sangat rendah. Itu yang sebab tu dikatakan kalau di Malaysia ini dia memang untuk pengetahuan anda juga terlebih dahulu sebab pengambilan sumber air bawah tanah di Malaysia tidak dilakukan secara maksimum, masih lagi di tahap yang sangat rendah sebab keperluan sumber air domestik maknanya keperluan untuk bekalan air minuman, untuk tujuan pengairan, kawasan pertanian, untuk aktiviti perindustrian. Kalau di Malaysia masih lagi banyak menggunakan sumber air permukaan air sungai. Masih lagi banyak air sungai. Saya jangkakan kalau berbanding di negara Indonesia, memang banyak telah digunakan sumber air bawah tanah kan. Jadi kalau di Malaysia ini sangat rendah. Yang ini nanti saya akan cuba tunjukkan lagi kepada anda faktanya pada minggu hadapan. Okay, seterusnya daripada aktiviti pertanian. Sebab kita tahu aktiviti pertanian ni akan menggunakan baja kimia dan racun serangga. Dikatakan sebagai contoh kalau penggunaan baja merupakan faktor utama bagi pencemaran air tanah. Dikatakan baja organik dan inorganik digunakan pada tanah pertanian bagi pertumbuhan pokok. Dan sebagian nutrien akan meresap melalui tanah dan sampai ke paras air tanah. Tu sebab kalau kita lihat penggunaan baja kimia sangat memberi kesan pada kualiti air tanah. Memanglah pokok akan jadi subur. Tapi pada masa sama tanpa kita sedar mana penggunaan baja ini tadi telah memberi kesan pada kualiti air tanah. Sebagai contoh lain dikatakan bagaimana baja fosforus, baja kalium ataupun potasium dikatakan mudah diserap oleh tanah dan menyebabkan berlakunya masalah pencemaran. Di samping itu sebahagian daripada baja nitrogen, N2 simbol dia, yang diserap oleh tanah atau digunakan oleh tumbuhan dan dikatakan sebagainya larut dalam air tanah dan membentuk nitrat melalui proses nitrifikasi, nitrification. Dan bagaimana nitrat larut dalam air tanah dan berpotensi bahaya kepada manusia jika diserap lebih daripada kadar biasa. Bermaksud, itu saya katakan tadi, kalau kita tidak uji terlebih dahulu sumber air bawah tanah kita rasa dia sangat bersih, sangat elok. Tapi pada masa sama tanpa kita sedar, sudah ada logam berat dalam sumber air bawah tanah itu dan akhirnya memberi kesan kepada manusia kalau kita minum. Okey, faktor yang lain saya kaitkan dengan faktor intrusi air masin. Kalau kita lihat air masin bercampur dengan air tulen ataupun air tawar, disebabkan air tanah yang dipam secara berlebihan di aquifer, khususnya di kawasan yang berhampiran dengan pantai. Sebab itu pun satu masalah juga kan kalau kita punya kediaman kita yang berhampiran dengan laut, tapi kita tidak memperoleh sumber air tawar yang secukupnya daripada sumber air permukaan, khususnya air sungai. Jadi kita terpaksa ambil sumber air bawah tanah, air tanah. Jadi bila kita gunakan, kita pump, ambil secara berterusan, secara banyak, itu dikatakan bagaimana intrusi itu. Dikatakan air laut mampu masuk ke dalam air tanah, bercampur dengan air tanah itu tadi. Sebab itu dikatakan ia juga berlaku apabila sempadan semula jadi, yang dikatakan memisahkan air tawar dan air masin musnah akibat daripada pembinaan terowong bawah laut. Ini pun satu juga punca yang memudahkan air laut masuk ke dalam aquifer. Perlu ditelitilah sepatutnya pihak pemerintah sebelum dia nak melakukan sebarang aktiviti di kawasan pinggir pantai, pinggir laut,
perlu juga mengambil kira bagi pertempatan penduduk di kawasan berkenaan. Okey. Saya masuk pada kualiti air tanah. Anda maklum bagaimana air tanah ini berada di bawah permukaan tanah ataupun yang dikenali sebagai aquifer. Dan bagaimana kualiti air tanah pada dasarnya adalah lebih baik, lebih bagus dibandingkan dengan air permukaan, sebagai contoh air sungai. Kerana letaknya berada di bawah permukaan tanah sehingga kontaminasinya dengan udara bebas adalah sedikit. Okay, dan pergerakan air tanah tidaklah secepat air permukaan sebab kita tahu sumber air bawah tanah ini sangat dipengaruhi oleh porositi ataupun porositas ataupun permeabilitas daripada lapisan tanah bahagian atas dan akhirnya pengisian semula air tanah berkenaan yang dikenali sebagai recharge. Namun begitu, walaupun sumber air bawah tanah ini melalui lapisan-lapisan yang sangat banyak, sangat perlahan, tapi dikatakan bagaimana pergerakan yang lambat dan letaknya yang berada di bawah permukaan menyebabkan air tanah sangat terdedah mengalami pencemaran. Sebab kita tahu bila air hujan masuk ke dalam tanah untuk membentuk air bawah tanah, tetapi dalam pada masa yang sama bercampur dengan bahan pencemar dan bahan pencemar itu mungkin tidak dapat nak ditapis oleh faktor semula jadi daripada segi tanah itu tadi, akhirnya memberi kesan pada sumber air tanah itu. Dan dikatakan apabila tercemar, air tanah relatif lebih dipulihkan kembali berbanding dengan air permukaan ataupun air sungai. Okey. Seterusnya dikatakan bagaimana proses infiltrasi air permukaan ke dalam tanah menyebabkan adanya hubungan dengan mineral dalam tanah dan batuan sehingga terjadinya tindak balas kimia. Sebab tu dikatakan tadi kita ada bahan pencemar tadi masuk ke dalam tanah bersama-sama dengan air dan bertindak balas pula dengan tanah yang geologi yang berbeza, batuan yang berbeza. Jadi cara tak langsung menyebabkan lagi sumber air bawah tanah kita menjadi tercemar. Okay, dikatakan di sini juga bagaimana semakin masuk ke dalam tanah dikatakan kadar oksigen akan semakin berkurangan dan digantikan dengan peningkatan gas karbon dioksida disebabkan oleh aktiviti biologi seperti dekomposisi bahan organik yang terdapat dalam topsoil berkenaan. Okay, jadi sebagai rumusan ini dikatakan bagaimana kualiti air bawah tanah ini merujuk pada air yang terletak di bawah permukaan bumi, di mana air bawah tanah boleh berkumpul di dalam retakan dalam batuan bawah permukaan dan di antara zarahan tanah dan memandangkan banyak sebatian boleh larut dalam air dan yang lain boleh terampai dalam air, terdapat potensi untuk tercemar dengan sebatian toksik itu tadi. Itu dikatakan tadi sumber air, kalau air hujan kita tahu sumber air bawah tanah kita yang utama datangnya daripada air hujan. Kalau air hujan itu umumnya tidak bercampur dengan bahan pencemar yang dihasilkan oleh manusia, memang air itu akan bertambah bersih. Tetapi apabila air hujan yang turun masuk ke dalam tanah, campur dengan bahan pencemar yang disebabkan oleh aktiviti manusia, menyebabkan bertambah lagi masalah pencemaran air tanah berkenaan. Okey. Okey, yang ini tak apa saya tinggalkan. Okey. Okey, di samping itu juga bagaimana dikatakan air tanah ini memiliki kandungan besi yang umumnya relatif tinggi yang dikatakan terdapat pada batuan dalam tanah. Dan bagaimana mineral yang mengandungi besi merupakan mineral utama yang menyusun batuan tersebut. Apakah mineral berkenaan? Piroksin, amhibol, biotit, magnetit dan mesosilikat. Yang kekan Ibu Wahyu dia pakar bidang geologi ni, jadi mungkin nanti dibincangkan bersamalah dari segi mineral yang ada dalam batuan berkenaan. Sebab itu dikatakan oleh itu sebelum air tanah digunakan, terlebih dahulu perlu didiamkan beberapa saat untuk mengenapkan besi berkenaan yang terkandung di dalamnya. Ini adalah bertujuan untuk nak menurunkan kadar karbon dioksida dan meningkatkan kandungan oksigen dalam air. Sebab kita kena tahu kalau air yang
mengandungi oksigen yang banyak, maknanya daripada segi kualiti air itu adalah baik, oksigen yang banyak. Seterusnya dikatakan bagaimana penelitian terhadap air tanah, memandangkan air tanah ini sebagai sumber yang sangat berpotensi. Justru itu pelbagai metod telah dilakukan, dan sebagai contoh yang banyak digunakan adalah metod storage. Ini saya rasa kebanyakan kajian-kajian ataupun penelitian terhadap sumber air bawah tanah menggunakan metode storage ni. Storage ni gabungan daripada storage and retrieval database, iaitu satu software yang digunakan dalam nak menentukan kualiti air tanah di sebuah kawasan dengan menggunakan data siri masa dan standard kualiti air. Kalau di Indonesia standard kualiti air itu dipanggil baku mutu kan. Dan storage ni dikatakan mampu untuk membandingkan antara kualiti air di suatu kawasan dengan baku mutu yang kita gunakan sebagai panduan sehingga diketahui status parameter kualiti air yang melebihi standard yang ditetapkan. Okey, ini saya rasa yang di Indonesia dikatakan bagaimana penentuan terhadap standard kualiti air ataupun baku mutu air ini berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nombor 115 tahun 2003, iaitu pedoman penentuan status mutu air, dan juga PP nombor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air untuk kelas 1, air baku minuman. Jadi ada beberapa kelas kan yang berdasarkan baku mutu ini, iaitu kelas 1 hingga 4. Dan bagaimana kelas 1 digunakan untuk air baku minuman dan peruntukan lain dengan syarat kualiti air yang sama. Untuk prasarana rekreasi air penternakan ikan tawar, 3 digunakan untuk peternakan ikan tawar dan penanaman, dan kelas 4 digunakan untuk mengairi kawasan pertanian. Ini baku mutu telah ditetapkan di Indonesia. Saya juga mungkin saya selit sedikit daripada apa yang saya buat semasa di Semarang tempoh hari. Penelitian saya di Semarang adalah berkaitan dengan kualitas air di lembangan Sungai Garang. River Basin, Garang River Basin. Walaupun saya mengambil sampel kualiti air di lembangan Sungai Garang itu, maknanya Indonesia ada standard dia sendiri dalam nak menentukan status kualiti airnya kan. Tapi bagaimana penelitian saya terhadap kualitas air Sungai Garang itu berdasarkan standard kualiti air Malaysia. Umumnya kalau untuk pengetahuan anda, penelitian saya itu melibatkan pencerapan selama 2 kali, iaitu bulan yang saya anggapkan pada bulan musim basah. Maknanya maknanya musim basah ini kata pun hujan banyak kan, ambil sampel sekali, dan juga pada musim kering ataupun pada musim kemarau kurang air. Umumnya kalau kita lihat status penelitian saya berkenaan menunjukkan status kualiti air pada musim kering lebih baik daripada musim basah, wet season. Dan kalau berdasarkan water quality index Malaysia, status kualiti air Sungai Garang itu berada pada kelas 2. Kalau kelas 2 ini memang masih lagi baik. Masih lagi sesuai untuk pelbagai aktiviti manusia. Pun air itu, kalau air itu untuk dijadikan sebagai bekalan air minuman, perlu ada rawatan terlebih dahulu. Tetapi kalau kata untuk tujuan nak mandi manda, berenang, kehidupan akuatik boleh hidup, memang lagi sesuai sebenarnya. Itu kelainan lah kajian saya tempoh hari, maknanya saya gunakan lembangan Sungai Garang. Tapi untuk nak menentukan status kualiti air Sungai Garang itu, lembangan Sungai Garang itu, saya menggunakan indeks kualiti air Malaysia. Mungkin nanti boleh bertanya dengan Prof Dewi sebab ada satu artikel yang telah diterbitkan melalui proceeding IOP. IOP berkaitan dengan status kualiti air Sungai Garang lah semasa musim basah dan musim kering berkenaan. Mungkin nanti
Prof Dewi akan boleh share dengan kamu lah daripada segi penemuan apa kualiti air di Sungai Garang berkenaan. Okey. Okey, seterusnya berkaitan dengan ini saya katakan tadi saya memberi fokus pada pemantauan kualiti air tanah di Malaysia. Sebenarnya untuk pemonitoran pemantauan ataupun pemonitoran monitoring groundwater quality di Malaysia ini telah dilakukan secara rasminya pada tahun 1997 dan bagaimana pemonitoran kualiti air tanah di Malaysia ini adalah berdasarkan kepada tapak ataupun telaga yang telah dikenal pasti dan telah dipilih dan mewakili pelbagai jenis guna tanah. Seperti yang saya katakan tadi, maknanya pemonitoran terhadap kualiti air bawah tanah ni adalah orang kata pun satu cara yang dibuat oleh pihak kerajaan untuk nak sentiasa melihat air bawah tanah di negara Malaysia ni berada di kualiti yang mana. Seperti yang saya katakan tadi, memang kualiti air bawah tanah tidak dieksploitasi secara besar-besaran di Malaysia. Masih lagi kurang. Tapi untuk pengetahuan anda, kebetulan bila sambutan Hari Air Sedunia ini yang melibatkan groundwater, nampak pemerintah dah cuba highlight dah juga tentang penggunaan air bawah tanah sebab nak cuba eksploitasi, nak cuba ambil sumber air bawah tanah ini bagi nak menampung keperluan domestik. Dah nampak benda tu. Saya jangkakan di Malaysia pun dah ke arah penggunaan air bawah tanah yang mungkin pada masa hadapan akan digunakan secara besar-besaran juga sebenarnya. Sebelum ini memang tak ada. Tapi sejak akhir-akhir ini saya nampak memang ada kekangan daripada keperluan air domestik itu menggunakan daripada sumber air permukaan, itu air sungai, sangat terhad dah. Jadi pihak pemerintah dah cuba dah nak ambil sumber air bawah tanah ini untuk dijadikan sebagai sumber bekalan domestik untuk kehidupan manusia. Okey, jadi dalam hal ini saya katakan tadi bagaimana pemonitoran kualiti air tanah berdasarkan kepada tapak telaga yang telah dikenal pasti berdasarkan guna tanah tertentu. Okey. Apa guna tanah tertentu itu? Itu yang saya katakan tadi ini dalam saya rujuk pada distribution of groundwater monitoring well throughout state in Malaysia by land use category. Bermaksud pemonitoran terhadap kualiti air bawah tanah dengan menggunakan well ataupun telaga ini berdasarkan guna tanah tertentu. Jadi di mana dibuat kajian itu, pemonitoran itu adalah di kawasan pertanian, kawasan bandar dan pinggir bandar, di kawasan tapak perindustrian, tapak pelupusan sampah, padang golf, luar bandar, bekas lombong emas. Ada juga emas di Malaysia ini, saya ingatkan tak ada rupanya, tapi di negeri Sarawak. Okey, bekalan air tempatan, tapak pelupusan bangkai haiwan, animal burial area, kolam aquaculture, aquaculture farm, tapak pelupusan radioaktif dan juga di kawasan peranginan. Jadi kat sinilah pihak pemerintah, khususnya agensi yang monitor adalah Department of Environment, yang sentiasa ada tapak pemantauan kualiti air bawah tanah itu. Okey, jadi dalam hal ini, pemantauan yang telah dibuat oleh pihak DOE, saya ringkaskan DOE, Department of Environment, didapati guna tanah pemonitoran air bawah tanah di kawasan pertanian menunjukkan kualiti air berada dalam keadaan yang baik. Sebagai contoh, warna hijau ini anda dapat lihat memang menunjukkan status baik. Bagaimana dapat status terbaik, baik, sederhana ni, nanti saya akan jelaskan. Umumnya pemonitoran kualiti air bawah tanah di Malaysia bagi guna tanah pertanian memang berada dalam keadaan yang baik, bahkan terdapat juga baik, terbaik, excellent. Dia panggil kat sini excellent. Okey, ni di kawasan, tapi ada tak yang sederhana tu? Adalah juga, tapi yang tercemar dan sangat tercemar tu tak ada. Umumnya tiada. Okey, seterusnya bagi status kualiti air tanah bagi guna tanah kawasan bandar dan pinggir bandar. Sebab kita tahu memang
umumnya kalau kawasan bandar yang padat, dilihat kualiti airnya juga biasanya mungkin tercemar akibat daripada buangan sisa yang saya sebutkan tadi, sisa pepejar, sisa cecair yang air masuknya ke dalam tanah. Walau bagaimanapun pemantauan terhadap kualiti air tanah di kawasan bandar dan pinggir bandar kebanyakannya berada dalam keadaan yang baik dan juga terbaik. Okey. Itu yang kadang-kadang sebagai mahasiswa pada saya sebagai penyelidik sepatutnya kita kena buat juga penyelidikan sebab ini data yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Itu yang kadang-kadang semuanya agak baik-baik belaka. Tapi bila kita membuat penelitian sendiri, membuat penyelidikan sendiri, research kita sendiri, kenapa tercemar banyak kan? Itu yang saya katakan kita perlu meneruskan untuk melakukan penyelidikan. Okay, tapi ini sumber daripada pihak pemerintah dan saya gunakanlah untuk tujuan pengajaran. Okay, seterusnya bagi status kualiti air tanah bagi guna tanah kawasan perindustrian didapati juga berada dalam keadaan yang baiklah dan terbaik, dan ada juga yang sederhana, tidak ada yang berada dalam keadaan yang tercemar ataupun sangat tercemar. Di kawasan tapak pembuangan sampah, kalau kita lihat warna kuning itu nampak lebih banyak juga kan. Selain daripada baik, warna kuning berada dalam keadaan yang sederhana. Bahkan kalau anda lihat pada tahun 2018 ini jumlahnya lebih tinggi berbanding tahun-tahun sebelumnya. Maknanya kawasan tapak pembuangan sampah ini juga turut memberi kesan terhadap kualiti air bawah tanah sebenarnya. Dan di kawasan luar bandar, umumnya pemonitoran yang dibuat berada dalam keadaan yang baik saja, tidak ada yang terbaik. Sebab kita tahu bila melibatkan kawasan bandar, terkait pula dengan kawasan pertanian khususnya kan. Jadi maknanya mungkin air bawah tanah itu turut dipengaruhi oleh penggunaan baja, racun serangga dan sebagainya. Itu juga mungkin nak menunjukkan ada kesan terhadap kualiti air bawah tanah di kawasan luar bandar. Bahkan pada tahun 2017 dan tahun 2018 mencatatkan ada telaga ataupun well yang dicerap ni, yang dimonitor ini berada dalam keadaan sederhana. Okey. Standard kualiti air di Malaysia dan bagaimana air tanah kita tahu telah memainkan peranan yang penting sebagai sumber alternatif bagi nak membekalkan air untuk tujuan domestik, aktiviti perindustrian dan juga pengairan kawasan pertanian. Jadi menyedari sumber air tanah ini adalah sebahagian daripada kitaran hidrologi yang sangat terdedah kepada perubahan cuaca, pencemaran daripada pelbagai punca, sama ada punca tetap ataupun tidak tetap. Maka pengurusan air tanah perlu diambil perhatian. Dan salah satu elemen penting dalam pengurusan air tanah adalah pengawasan kualiti air tanah, pemonitoran kualiti air tanah. Dalam konteks ini, data yang dijana daripada aktiviti pengawasan kualiti air tanah ambient digunakan bagi nak menilai kesesuaian kualiti air tanah untuk kegunaan berfaedah. Apa yang dimaksudkan kegunaan berfaedah itu memang untuk tujuan yang itulah tadi, domestik, pengairan kawasan pertanian dan juga kawasan untuk aktiviti perindustrian. Okey. Okey, ini ayat yang biasa saja. Okey, apa yang dimasukkan dengan di Malaysia yang saya katakan tadi akan menggunakan satu indeks. Secara umumnya di Malaysia ni ada satu indeks yang dikenali sebagai indeks kualiti air, Water Quality Index. Iaitu satu nilai tunggal yang menggabungkan beberapa parameter kualiti air ke dalam satu nilai yang ringkas dan berobjektif bagi nak mewakili keadaan kualiti air di mana badan air tertentu. Badan air ni merujuk pada sungai. Jangan kata badan merujuk pada tubuh manusia. Merujuk pada air sungai sebenarnya. Ataupun air kolam ataupun air tasik. Okey, jadi umumnya sebelum adanya indeks kualiti air tanah,
Di Malaysia ini hanya ada indeks kualiti air saja yang digunakan yang merujuk pada 6 parameter kualiti air. 6 parameter kualiti air itu BOD, COD, DO. DO itu merujuk pada dissolved oxygen, pH, potential of hydrogen, ammonia nitrogen, dan juga suspended solid ataupun total suspended solid, TSS. Okay, jadi sebelum adanya indeks kualiti air tanah ini, jadi air bawah tanah juga dinilai berdasarkan 6 parameter kualiti air yang saya sebutkan tadi. Namun begitu, bila telah dikenal pasti water quality index yang menggunakan 6 parameter tidak sesuai digunakan untuk nak menilai kualiti air tanah. Sebab tu kalau pada tahun 2019 barulah pihak pemerintah Malaysia melalui Department of Environment-nya mewujudkan satu indeks khusus untuk kualiti air tanah yang dikenali sebagai Indeks Kualiti Air Tanah, singkatannya IKAT, IKAT, iaitu yang dibangunkan bagi nak mewakili status kualiti air tanah dan maklumat yang mudah difahami bukan saja kepada pihak yang berkepentingan, bahkan juga kepada orang awam. Orang awam ni merujuk kita lah sebagai masyarakat. Okey, dikatakan di sini standard merupakan adalah satu asas peraturan bagi nak mengawal pencemaran yang memasuki badan air daripada pelbagai sumber punca tetap. Apa istilah dia kata sumber tetap, sumber bukan tetap? Non-point sources dan point sources. Punca tetap point sources, sumber bukan tetap adalah non-point sources. Kalau point sources ni merujuk pada perbandaran, domestik dan perindustrian, serta sumber dari punca tidak tetap, non-point sources seperti laran air permukaan, seperti daripada aktiviti tanian, aktif pembangunan guna tanah dan juga perbandaran ataupun urbanisasi. Dan standard kualiti air tanah ni tadi adalah standard ambient yang dibangunkan dengan fokus nak melindungi hidupan akuatik serta juga untuk kesihatan manusia. Sebab tu saya katakan tadi sumber air bawah tanah ni telah dilihat oleh pihak pemerintah sebagai sumber yang sangat berpotensi untuk digunakan untuk keperluan manusia sebenarnya. Sebab tu dikatakan standard kualiti air tanah kebangsaan telah dikategorikan kepada 3 kegunaan berfaedah, iaitu untuk tujuan bekalan air minuman ataupun saya katakan tadi sebagai bekalan air domestik, aktiviti pertanian dan juga aktiviti industri. Okey. Dan standard kualiti air tanah kebangsaan di Malaysia ini adalah berdasarkan pada standard antarabangsa dan juga standard dari negara-negara lain dan diadaptasi mengikut kesesuaian negara Malaysia di samping mengambil kira pelbagai faktor alam sekitar, sosial, budaya, ekonomi, pemakanan dan lain-lain. Jadi maknanya itu saya katakan tadi, alhamdulillah maknanya kalau tidak sebelum ni orang menilai kualiti air bawah tanah itu, status kualiti air bawah tanah menggunakan indeks kualiti air yang umum yang digunakan untuk kualiti air sungai. Tapi bila dah ada standard untuk khusus untuk kualiti air tanah ni, itu yang dikatakan sangat orang kata pun lebih baik, telah menjadi lebih baiklah bagi nak menentukan status kualiti air berkenaan. Okey. Saya tinggalkan yang ini sebab yang penting saya nak tunjukkan yang ini apa yang dimasukkan dengan IKAT itu tadi. Ini dia. Indeks kualiti air tanah kebangsaan IKAT. Indeks kualiti air tanah Malaysia ataupun IKAT ini bertujuan untuk nak menyediakan maklumat kualiti air secara mudah dan ringkas kepada semua pihak berkepentingan bagi melindungi dan memelihara penggunaan air tanah. Justru itu dikatakan bagaimana IKAT ini dibangunkan berdasarkan pendekatan aritmetik, iaitu IKAT yang merangkumi parameter kualiti air yang terpilih yang paling relevan. Itu yang penting, yang paling relevan dengan status kualiti air. Dan parameter kualiti air ini pula dipilih adalah berdasarkan apa? Iaitu yang pertama, parameter yang berkepentingan untuk kegunaan spesifik.
Apa kegunaan spesifik itu tadi? Merujuk pada berkenaan air domestik, tujuan pengairan dan juga industri. Seterusnya dikatakan berdasarkan apa? Parameter yang sensitif terhadap indeks, perubahan parameter tersebut akan mengakibatkan perubahan yang ketara terhadap indeks. Jadi parameter-parameter dikenal pasti yang sangat dominan dan memberi kesan terhadap perubahan kualiti air bawah tanah, dan bagaimana juga dia diukur secara berkala dalam program pemantauan air tanah. Sebab kalau tak silap saya, kalau untuk pemantauan air bawah tanah yang dibuat oleh pihak DOE Malaysia, bukan dilakukan setiap bulan, setiap hari, tidak. Masih lagi dilakukan secara manual. Kalau tak silap saya, kalau dalam tempoh 1 tahun itu, dia akan ambil sampel itu 4 kali. 4 kali itu mungkin nak merujuk pada musim-musim tertentu. Sebab anda pun tahu kan, kita rantau Asia Tenggara kita ni, kita menerima tiupan angin 2 monsun yang utama kan. Kalau di Malaysia ini angin monsun timur laut, angin monsun barat daya. Biasanya kalau angin monsun barat daya itu dianggap pada musim kering. Musim kering, dan kalau angin monsun timur laut itu musim basah. Jadi biasanya pemantauan itu, pemonitoran itu tidak dilakukan setiap bulan. Sekitar 4 kali setahun macam itu. Sebab tu saya katakan walau bagaimanapun itu yang dikatakan diukur secara berkala lah. Maknanya masih lagi bukan 1 tahun sekali kan. Jadi mana dalam setahun itu ada 4 kali yang dilakukan dalam pemantauan air tanah ini. Okey. Ini dia. Parameter kualiti air, parameter kualiti air yang telah terpilih dalam nak menentukan indeks kualiti air tanah Malaysia. Apa parameter yang digunakan adalah pH. Saya dah sebut tadi pH itu apa kan? Kadang anda mahasiswa pandai sebut pH. pH itu apa? Tak boleh nak jelaskan. Potential of hydrogen. Singkatan daripada potential of hydrogen. Okey, besi. Apa istilah di Indonesia bagi besi? Ada siapa nak respon? Besi. Saya ingat saya. Okey, jumlah pepeja terlarut, TDS. TDS, total dissolved TDS. Saya ingat saya dia punya nama dalam bahasa Inggerisnya. Nitrat, sulfat, fenol dan juga E. coli. Tapi umumnya banyak logam berat yang telah digunakan dalam nak menentukan indeks kualiti air tanah di Malaysia ini. E. coli ini adalah merujuk kepada nama penuhnya E. coliform. E. coliform, biasanya ini merujuk pada petunjuk pada parameter biologi yang dikaitkan dengan pencemaran daripada najis. Sama ada najis manusia, najis haiwan dan sebagainya. Sebab tu dia ada, keseluruhannya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 parameter ini. Okey. Dan akhirnya bagaimana ikat ini dikira seperti berikut. Dia ada persamaannya sendiri. Dia ada equationnya sendiri. Sebagai contoh, kalau untuk nilai pH ini adalah nilai bagi ditentukan sebagai 0.13 bagi saya ini bagi parameter pH dicampurkan dengan 0.17 bagi ferrum, 0.17 bagi E. coli, 0.04 bagi TDS. Saya pun terus lupa apa maksud TDS ni. Total dissolved solid ke macam tu. 0.09 bagi yang kata pun sulfat, 0.02 bagi nitrat, dan 0.17 bagi fenol. Ini persamaan yang digunakan dalam nak menentukan standard bagi kualiti air tanah di Malaysia. Berdasarkan formula berkenaan, akhirnya skala itu ditentukan berdasarkan skor.
Skor itu di antara 0 hingga 100. Okay, jadi dikatakan bila satu-satu sampel parameter kualiti air yang diambil, diuji di dalam makmal dengan menggunakan peralatan-peralatan tertentu, dan akhirnya kita mendapat nilainya dan kita menggunakan persamaan yang disebutkan tadi, dan akhirnya nilai ini tadi akan dapat membentuk satu skor. Jadi dikatakan kalau indeks itu berada di antara 0 hingga 29, ia dikategorikan sebagai sangat tercemar. Jadi dikatakan perlu potensi penggunaannya adalah tinjauan perlu dilakukan sebelum kegunaan lah. Secara umumnya mungkin tidak sesuai, tapi perlu dilakukan uji kaji yang lebih lanjut sebelum digunakan. Umumnya memang tidak sesuai untuk sebarang aktiviti manusia. Jika 30, indeks 30 ke 50 dianggapkan tercemar dan air tanah itu sesuai untuk tujuan pengairan kawasan pertanian untuk aktiviti pertanian umumnya. 51 ke 74 dikategorikan sebagai sederhana tercemar dan dilihat dari segi potensi penggunaannya sebagai sumber bekalan air mentah dan juga untuk aktiviti industri. 75 ke 90 dianggapkan bersih, kategori bersih, iaitu berpotensi sebagai air minuman, namun begitu ia tertakluk kepada pematuhan semua parameter yang telah disedarakan dalam piawaian kualiti air minuman di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebab tu saya katakan tadi, walaupun DOE telah ada satu standard untuk nak menentukan kualiti air tanah itu berada dalam keadaan yang bersih, tapi dalam pada masa sama ada satu pihak lagi, itu Kementerian Kesihatan Malaysia, dia ada parameter kualiti air yang tersendiri lagi dalam nak mengatakan air ini sesuai tak untuk dijadikan bekalan air minuman. Itu saya katakan tadi, maknanya pemonitoran itu sangat ketat. Bukan sahaja dilakukan oleh pihak Jabatan Alam Sekitar, tetapi juga dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Jika lebih daripada 90, bermaksud daripada 90 hingga 100, dianggapkan air itu berada dalam keadaan yang sangat bersih. Dikatakan air ini adalah berkualiti tinggi bagi semua bentuk penggunaan, namun dia tertakluk juga kepada piawaian kualiti air yang ditetapkan untuk setiap bentuk penggunaan. Walaupun kita katakan umumnya kualiti air bawah tanah ini kalau kita boleh peroleh, kita boleh terus minum saja. Memang bersih. Tapi pada saya kalau air yang betul-betul bawah tanah yang bersih adalah yang terletak di confined aquifer. Kalau di confined aquifer, unconfined aquifer tu memang air tanahnya memang kita perlu rawat terlebih dahulu, ataupun kalau kita nak gunakan untuk tujuan bekalan minuman, kita kena didihkan dahulu supaya kuman-kumannya mati. Itu saya katakan tadi, sumber air bawah tanah kita pun bukanlah kita katakan boleh kita minum sewenang-wenangnya tanpa dirawat terlebih dahulu. Okey, begitu juga tadi kan saya kaitkan dengan punca berlakunya pencemaran air tanah akibat daripada aktiviti pertanian kan. Jadi dikatakan bagaimana bahan pencemar daripada sebatan toksik seperti racun perosak, logam dan bukan logam juga boleh diambil kira dalam pengiraan indeks air tanah. Dikatakan sekiranya kepekatan parameter ini melebihi piawaian kualiti air mentah, maka indeks kualiti air tanah tersebut akan dikategorikan sebagai sangat tercemar dengan indeks kualiti air itu pada tahap kosong. Ini tadi memang dianggapkan sangat tercemar. Walaupun kita kata kita ada 7 parameter ini tadi, macam besi, nitrat, sulfat dan fenol ini sebagai satu jenis logam berat, tapi dalam pada masa yang sama jika terdapatnya logam-logam berat yang lain sebenarnya dan melebihi daripada standard yang ditetapkan, terus dikategorikan air tanah itu sebagai sangat tercemar. Itu yang saya katakan tadi, kita punya sumber air bawah tanah ni sekarang bukan yang kata pun boleh minum macam tu dah. Dengan pelbagai aktiviti manusia telah menyebabkan sumber air bawah tanah kita ni memang tercemar. Itu dikatakan harus diingatkan bahawa indeks kualiti air tanah hanya memberi gambaran ringkas
tentang status kualiti air tanah semasa dan secara umumnya menyatakan potensi kegunaan kepada masyarakat umum. Untuk penilaian kualiti air tanah yang lebih tepat, para pengguna perlu memantau set parameter yang lebih komprehensif untuk kegunaan tertentu. Sebab tu saya mungkin untuk keperluan kursus ini, kalau tak silap saya untuk keperluan kursus geohidrologi, saya kalau tak silap saya anda juga diminta untuk menilai status kualiti air tanah di tempat kediaman anda. Jadi pada saya itu satu aktiviti yang sangat menarik. Maknanya selama ni mungkin kita tak tahu pun bagaimana status kualiti air tanah yang kita gunakan sebelum ini. Jadi kalau ada kajian-kajian dibuat, sebab penelitian saya juga terhadap saya sebenarnya sekarang ni dah mula cenderung juga untuk meneliti tentang kualiti air tanah, dan memang saya lihat bila saya buat kajian-kajian lepas, literature review, banyak tentang kajian-kajian kualiti air bawah tanah dilakukan di negara Indonesia. Banyak penyelidik ataupun pengkaji-pengkaji, dosen-dosen daripada Universitas Indonesia ni banyak melakukan kajian-kajian terhadap kualitas air tanah. Jadi pada saya kalau anda nak menelitinya lebih lanjut lagi, memang anda boleh search di dalam internet tu, memang banyak artikel-artikel jurnal yang diterbitkan yang berkaitan dengan kualitas air tanah ini sebenarnya. Okey. Okey, kita dah sampai ke penghujungnya ni jadi secara kesimpulannya, bagaimana saya katakan sumber air tanah ini perlu dipelihara dan dipulihara. Dipelihara itu merujuk jangan sampai sumber air itu tercemar baru kita nak pelihara. Sepatutnya sumber air yang ada tu kita pelihara dulu. Dan jika ada sumber air yang dah tercemar, sepatutnya kita peliharalah. Dan kalau kita lihat memang permintaan terhadap sumber bekalan air sentiasa meningkat setiap tahun akibat daripada pertambahan bilangan penduduk. Maknanya penduduk kita makin bertambah. Mana mungkin penduduk semakin berkurang. Jadi penduduk makin bertambah. Jadi permintaan terhadap jumlah air itu kadang-kadang melebihi penawaran. Ini dah terkait pula dengan faktor ekonomi, permintaan melebihi penawaran. Jadi manusia ramai tapi jumlah yang ditawarkan sangat sedikit. Jadi bekalan air terawat yang datang daripada sumber air permukaan khususnya air sungai tidak cukup. Jadi sumber air bawah tanah perlu digunakan. Begitu juga aktiviti perindustrian yang makin banyak di negara kita ini. Jadi semua aktiviti perindustrian itu memerlukan sumber air bagi tujuan penyejukan, penyejukan enjinnya, jana kuasanya. Jadi kalau industri memproses bahan mentah, nak bersihkan logam, nak bersihkan sumber makanan, jadi bahan mentah pertanian, jadi perlukan air yang banyak. Jadi cerita permintaan itu meningkat. Begitu juga kawasan pertanian kita yang masih lagi banyak memerlukan sumber air yang banyak. Jadi sumber air permukaan tak cukup. Jadi sumber air bawah tanah ini perlu diambil, perlu dieksploitasi untuk kegunaan berkenaan. Dalam hal ini pihak pemerintah seharusnya memainkan peranan dalam usaha untuk mengawal dan menguruskan sumber air tanah agar terus terpelihara, dan air tanah yang tercemar akibat daripada kepelbagaian aktiviti manusia perlulah dikawal dan diambil tindakan yang sewajarnya oleh pihak pemerintah. Itu saja daripada saya yang berkaitan dengan topik pada petang ini, iaitu pencemaran air tanah dan juga kualiti air tanah. Dan kalau anda lihat secara keseluruhannya tadi, saya memang memberi penekanan terhadap kualiti air tanah itu lebih kepada negara Malaysia. Dan kalau nanti slide ni anda boleh ambil, anda boleh gunakan juga kalau ada penelitian yang anda nak buat daripada segi perbandingan standard kualiti air tanah di Malaysia dan Indonesia, anda boleh ambil maklumat ini sebenarnya. Okey. Itu saja daripada saya untuk petang ini, dan